Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita kembali lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng yang puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Kepada yang baru lagi jumpa Zaf Channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Dan sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, Yeza daripada pilihan raya hari tu, kita tunggu seluruh rakyat Malaysia menantikan siapa yang bakal diumumkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah Datuk Seri. Yeah, tahniah. Dah menang tu dah bagus dah. Tetapi tanggungjawab makin besar. Datuk Seri Anwar kenalah menunaikan segala manifesto ataupun janji yang telah dicakap ataupun yang telah disampaikan, dan semoga Allah merahmati Datuk Seri dalam menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Dan kepada Abah Yidin, jangan sedih sangat, tak apa. Nanti pilihan raya akan datang, kita lawan lagi sekali. Alamak, dia macam World Cup lah juga kan. Ada masa menang, ada masa kalah. Itulah keunikan Malaysia. Tiba-tiba man. Dan sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, sempena hari Jumaat ni, kita dah tahu dah ada apa? Ada Black Friday. Jadi pada hari ni 25 November sehingga 29 guys, macam biasa Epidemic Sound yang macam aku telah janjikan kepada korang semua, pergi tekan link dekat bawah ni cepat-cepat. Korang akan dapat apa? Korang akan dapat sebulan korang boleh gunakan Epidemic Sound yang ada beratus ribu jenis lagu sound effect, yang mana aku gunakan dalam kisah seram yang aku cerita yang korang dengar background music sekarang ni kan. Kadang-kadang ada efek berapa menangis lah, menyanyi, ada orang berjalan apa semua. Itu semua dekat Epidemic Sound. Jadi hari ni cepat-cepat pergi description bawah ni, korang boleh tengok Epidemic Sound promo. Aku dah tinggalkan kod, korang tekan je link tu, cepat-cepat daftar nama korang. Korang akan dapat sebulan percuma, dan selama 2 bulan selepas dah habis tu, selama 2 bulan potongan harga sebanyak 75% guys. Korang ada 5 hari je, daripada 25 November sehingga 29. Jangan buang masa, jangan lengah masa, dapatkanlah barang percuma. Kita rakyat Malaysia, kita suka benda free. Alright, dah habis dah promo. Aku dah ucap tahniah kepada Perdana Menteri, aku dah promo Epidemic Sound apa semua. Kita teruskan kisah malam ni yang berlaku kepada Rosli sewaktu dia menetap di Perlis bersama keluarga dia. Apa yang berlaku kepada Rosli? Kalau korang semua dah bersedia, ayo guys, kita berhibur dalam keseraman level pisang pada malam ni, dalam malam puaka. Kalau kita bercakap pasal fitnah ni geng puaka, fitnah ni betapa beratnya, dosa dia lagi teruk daripada kau membunuh. Sebab apa macam tu? Sebab bila kau dah mula fitnah orang, fitnah ni boleh merosak kau hubungan keluarga, hubungan suami isteri, dan yang lagi teruk, sebuah kerajaan yang besar pun boleh hancur, boleh jatuh hanya disebabkan kerana fitnah. Sebab fitnah ni, orang yang baik pun kita boleh nampak jahat, orang yang jahat pun kita boleh nampak baik. Dan bila berlakunya dalam diri kita ni, di sifat kita ada rasa iri hati, kita ada rasa tak suka kat orang tu, kita mulalah sampaikan cerita yang tak berapa manis, dan tiba-tiba orang tu yang menanggung akibat dia. Dan itulah satu sifat yang patut kita hindari tuan-tuan, saudara-saudari sekalian. Alamak, macam ceramah kan. Dan yang paling penting, kalau dosa dengan Allah tu senang nak minta ampun, insya-Allah senang nak minta ampun kan, kau bertaubat apa semua. Tetapi dosa sesama manusia ni, alamak, jangan buat main lah mat. Pisang weh, lagi-lagi pula kau dah fitnah orang tu, lepas tu bila kau dah rasa bersalah apa semua, orang tu dah tak ada. Macam mana pula orang tu pula tak maafkan korang? Oi, minta jauh lah. So janganlah kita ada sifat yang suka memfitnah ataupun menjatuhkan orang ni guys.
Rosli. Tiba-tiba start dengan Rosli kan. Siapa Rosli ni, Zaf? Rosli seorang remaja yang baru berusia 14 tahun, tinggal bersama keluarga dia di salah sebuah pekan kecil dekat area Perlis, guys. Dan kehidupan si Rosli ni sebagai remaja 14 tahun, bermain bersama kawan-kawan, bola sepak, kayuh basikal, ada masanya pergi ke sawah padi, cari ikan apa semua. Memang kehidupan yang seronok bagi si Rosli ni. Lagi-lagi pula Rosli ni tak ada adik-beradik. Dia merupakan anak tunggal dalam keluarga dia. Dan dalam kisah pada malam ni, aku nak menceritakan sepanjang keluarga si Rosli ni tinggal kat pekan tu, rumah si Rosli ni berjiran bersama Puan Azizah ataupun penduduk kampung panggil Mak Jah. Mak Jah ni siapa? Mak Jah ni merupakan seorang makcik ataupun seorang nenek. Aku tak boleh nak cakap nenek lah. Aku rasa dia makcik sebab Mak Jah ni baru berusia 50 lebih, dah nak dekat 60. Tetapi sepanjang Rosli tinggal kat kampung tu, daripada kecil sampai besar, dia tahu Mak Jah ni hanya tinggal seorang diri. Kenapa Mak Jah ni tinggal seorang diri? Sebab dikatakan pernah Rosli ni tanya mak dia, "Mak, kenapa Mak Jah ni dia tinggal seorang je? Mak, kadang-kadang Rosli tengok Mak Jah ni kesian pun ada." Tetapi mak dia cakap sebenarnya Mak Jah ni pernah berkahwin sewaktu dia muda, tetapi malang sekali. Tak tahu apa yang berlaku. Kemungkinan kekuatan Mak Jah tu kuat lain macam. Sebaik sahaja Mak Jah mendirikan rumah tangga, belum orang cakap nak dapat kemanisan dalam rumah tangga tu, malam pertama sahaja tiba-tiba suami Mak Jah ni meninggal dunia. Dan belum dapat anak apa semua kan, baru je berkahwin, baru nak rasa kenikmatan malam pertama tu, tiba-tiba laki Mak Jah ni meninggal dunia. Lalu Mak Jah daripada perkahwinan pertama tu je, dia dah tak nak berkahwin sampailah menjangkau ke usia 50 lebih, dah nak 60 ni. Tetapi kenapa Mak Jah ni cukup disenangi oleh penduduk kampung? Aku boleh cakap dekat pekan kecil yang Rosli dia Mak Jah tinggal ni, semua orang kenal Mak Jah. Sebab apa? Sebab perangai dan perwatakan Mak Jah ni yang senang bergaul, yang aku boleh cakap ringan tulang. Lagi-lagi pula Mak Jah ni bekerja sebagai bidan kampung. Jadi apabila penduduk kampung ada yang nak beranak ke, ada masalah nak pergi ke hospital tak boleh, lalu nak beranak, dah tak sempat nak beranak kat rumah, Mak Jah lah yang akan bidan terjun, yang akan tolong penduduk kampung ni. Bukan sekadar itu saja, guys, fardu kifayah pun Mak Jah ni rajin juga buat. Tak kisahlah siapa pun meninggal dunia kan, Mak Jah ni akan tolong mandikan jenazah, akan uruskan jenazah sebaik boleh. Dan apa lagi, aku boleh cakap semua job kat kampung tu Mak Jah ni buat. Betapa ringan tulangnya. Sebab apa? Sebab Mak Jah ni pun ada juga ilmu di dada. Ilmu apa? Ilmu tentang mengubat-ngubat orang ni, perubatan Islam ni. Kalau ada orang sakit, Mak Jah ni boleh rawat. Kalau kes gangguan dekat rumah ke, histeria ke apa semua, Mak Jah ni juga yang boleh buat. Sebab itulah penduduk kampung cukup sayang Mak Jah ni, cukup menyenangi perangai Mak Jah yang memang ceria, cokria apa semua. Dan bertambah baiknya perangai Mak Jah ni. Mak Jah ni kalau tak bayar aku saja je lah kan. Mak Jah ni dia suka budak-budak. Kemungkinan besar Mak Rosli pun pernah cakap, kemungkinan Mak Jah ni tak pernah ada anak. Dia layan Rosli bersama kawan-kawan si Rosli ni. Kadang-kadang Rosli main bola kan dekat luar laman rumah. Kadang-kadang Rosli ni main bola kan dekat depan halaman rumah tu, main bola bersama 10 orang kawan dia. Mak Jah ringankan tulang dia. Kadang-kadang Mak Jah akan kasih makan. Dia masak nasi goreng kampung lebih sikit ke, nasi goreng ayam belacan lebih sikit ke, dia hidangkan. Dia panggil semua anak-anak, budak-budak ni kan, lepas dah main bola, jom makan dulu. Kadang-kadang adalah air Fanta ke, ada ANW punya air ke, sirap ke apa, dia akan kasih orang sebagai tanda sedekah lah. Dan dia cukup disenangi. Dan Rosli ni pun memang suka dengan Mak Jah ni. Tetapi orang cakap orang yang teramat baik itulah kita kadang-kadang tak boleh percaya, guys. Sebab dalam kebaikan yang Mak Jah ni tunjuk, heboh dah penduduk kampung. Walaupun rapat dengan Mak Jah, tetapi semua penduduk kampung berhati-hati. Sebab apa berhati-hati? Sebab dikatakan Mak Jah ni menyimpan satu rahsia
rahsia yang agak gelap dan menakutkan. Sebab ada penduduk kampung yang cakap Mak Jah ni ada membela. Membela apa? Kalau ayam dengan itik tak apa. Tetapi membela makhluk yang tak patut dibela oleh manusia lain. Iaitu hantu raya, guys. Apabila telah heboh di kampung yang di mana Rosli ni tinggal bahawa jiran dia Mak Jah ni membela hantu raya, berita tu pun tersebar luas. Lalu penduduk kampung yang dahulunya rapat gila dengan Mak Jah ni dah mula menjauhkan diri. Allahu Akbar, kesiannya lah kat Mak Jah ni kan. Walaupun tak tahu kesahihan adakah betul Mak Jah ni ada membela ke tak, tetapi apabila berita ni sampai sahaja di telinga anak muda kita yang bernama Rosli ni pun tanyalah mak dia, "Mak, betul ke mak penduduk kampung cakap ni jiran kita Mak Jah ni kan yang baik ni ada bela hantu raya mak?" Takutlah Rosli. Lalu mak Rosli pun cakap, Rosli, jangan kita mudah percaya cakap orang. Tetapi memang betul. Betul, mak pernah dengar Mak Jah ni bela hantu raya. Wajar punya mak. Mak dia pun 2 kali 5 kat dia penduduk kampung. Mak Rosli ni siap cakap lagi, engkau kalau jumpa Mak Jah tu kan main bola petang-petang ke, hati-hati sikit. Mak tengok engkau ni kalau Mak Jah kasih apa, kau bedal je kan. Macamlah makanan kat rumah ni tak cukup. Kau tengok-tengoklah sikit. Baik-baik. Bukan kau tak boleh layan Mak Jah tu. Tetapi jaga-jaga. Katalah kan, sekali kau makan, sekali bukan Mak Jah masak, hantu belaan dia yang masak. Mak dia siap cakap macam tu kat Rosli. Lalu Rosli ni pun nasib baiklah dia ni jenis yang budak pandai sikit. Dia pun fikir biar betul. Sepanjang aku daripada kecil sampai besar aku kenal Mak Jah, tak pernah lah aku nampak Mak Jah ni perangai pelik-pelik ke, ada membawa hantu raya berjalan-jalan ke. Orang cakap kalau siapa bela hantu raya ni perangai dia mesti jahat-jahat. Itu dah dalam fikiran si Rosli. Sampailah berlakunya satu kejadian yang dialami oleh Rosli sendiri. Dikatakan adalah satu petang ni, Rosli ni tengah lepak dekat depan rumah dia. Sebab apa? Sebab Rosli ni tengah cuci kasut sekolah dengan baju sekolah dia. So dia tengah cuci-cuci tu, tiba-tiba Rosli ni nampak Mak Jah kayu basikal buruk dia kan, slow je melintas di hadapan rumah si Rosli ni. Untuk pergi ke mana? Dia nampak Mak Jah ni pergi ke salah sebuah rumah penduduk kampung yang terletak berdekatan dengan rumah si Rosli ni juga. Rumah Pak Hamid ataupun penduduk kampung panggil Pak Med. So dia buat tak tahulah, Rosli ni teruslah kan cuci kasut sekolah dia sambil menyanyi-nyanyi apa semua kan. Tiba-tiba daripada arah rumah Pak Hamid ni, Rosli boleh dengar satu pertengkaran yang amat hebat di antara Mak Jah dan Pak Med ni. Memang kuat gila. Rosli ni dengar Pak Med memarahi Mak Jah. Jah, hang buat apa lagi? Hang datang rumah aku ni Jah. Dah lah Jah, hang pergi balik lah. Sebelum aku perembat hang balik je. Penduduk kampung semua dah cerita dah. Hang tak malu ke? Lalu Mak Jah pun cakap kat Pak Med ni, "Na'udzubillah Med. Aku dah anggap hang ni macam adik-beradik aku. Sampai hati hang percaya," cakap penduduk kampung. Lalu dimarahi oleh Pak Med dengan begitu kuat sampai Rosli yang tengah basuh kasut ni pun terhenti sekejap. Sebab apa? Sebab nak pasang telinga, nak dengar apa yang bergaduh teruk sangat kan. Pak Med cakap kat Mak Jah, Jah, hang tak payahlah nak cover-cover dengan aku. Hang ingat aku tak tahu ke? Sebabkan belaan hang tu lah, sebab benda yang hang bela tu lah, bapak aku dah level macam dinosaur dah. Umur dah nak 100 lebih, tak mati-mati lagi. Jah, sudahlah Jah. Kalau bukan sebab hang bela benda tu, bapak aku dah lama mati tau. Sekarang ni aku tak nak dengar. Aku tak nak dengar apa. Hang pergi bawa benda belaan hang ni, hantu raya ke apa, hang balik. Aku tak nak hang buat benda tak elok kat rumah ni. Hang berambus sekarang. Lalu dihalaunya Mak Jah dengan tak ada rasa peri kemanusiaan oleh Pak Med ni. Dihalau Mak Jah ni macam kucing yang terbiar. Kesian Mak Jah ni kan. Lalu Mak Jah pun teresak-esak. Rosli ni boleh nampak Mak Jah ni turun dekat tangga rumah Pak Med ni. Lalu Mak Jah ni duduk sambil menangis-nangis dekat tangga rumah Pak Med ni kan. Mungkin dalam hati Rosli dia tak tahu, aku nak
pergi pujuk ke aku nak terus buat-buat tak tahu kan. Tetapi belum sempat Rosli nak pujuk Mak Jah yang sedang menangis kat tangga rumah tu, yang pelik dan mengejutkan Rosli, sebaik saja kepala dia memaling ke arah rumah Mak Jah, alangkah terkejutnya Rosli. Sebab apa? Seakan-akan tidak percaya, dekat rumah Mak Jah, area tingkap guys, dia boleh nampak satu susuk tubuh yang merupakan orang yang cukup Rosli kenal. Tak lain tak bukan Mak Jah sendiri. Mak Jah berada di dalam rumah dia, dekat area tingkap rumah tu, memandang tepat ke arah Rosli. Jadi pada masa tu Rosli beberapa kali pandang ke rumah Pak Mat, pandang ke rumah Mak Jah. Sebab apa? Sebab macam mana Mak Jah boleh ada dua? Aku nampak Mak Jah sekarang ni tengah nangis dekat tangga rumah Pak Mat selepas dimarahi tadi kan oleh Pak Mat tadi. So siapa yang dekat rumah Mak Jah tu yang tengah pandang aku kan? Lalu disebabkan perasaan takut sangat, terus Rosli ni henti cuci kasut, cuci baju sekolah dia apa semua. Dia terus lari ke dalam rumah sebab dia teramat takut, seakan-akan dia masih tak percaya lagi. Kemungkinan mata aku silau ke, aku salah nampak kot. Lalu Rosli ni pun pada malam tu dia tanya mak dia, "Mak, betul ke Mak Jah tinggal seorang diri kat rumah dia?" Lalu mak dia pun cakap kat Rosli, "Memanglah kan mak dah cerita, Mak Jah kau tu sejak dia kematian laki dia sampailah ni tak kahwin-kahwin Mana ada adik-beradik ke apa, dia memang tinggal rumah seorang je. Kenapa hang ni Rosli?" Tetapi Rosli tak nak bagi tahu mak dia apa yang berlaku petang tadi, sebab dia tak nak dimarahi oleh mak dia, ataupun dia tak nak mak dia nanti dah tak izin dah Mak Jah rapat dengan dia. Sebab dia ni, Rosli ni agak rapat dengan Mak Jah ni. Dia dah anggap Mak Jah ni pun macam nenek dia sendiri. Dan disebabkan kejadian itulah membuatkan Rosli seakan-akan mula percaya kemungkinan betul yang Mak Jah ada membela hantu raya. Sebab dikatakan bukan itu kali pertama dan terakhir. Boleh dikatakan ada satu malam ni, sewaktu Rosli tinggal seorang diri dekat rumah dia, sebab kedua ibu bapa dia berada di surau. Katanya pada malam tu selepas solat isyak, ada ustaz jemputan yang akan memberikan tazkirah lah apa semua kat surau kan. Lalu sewaktu Rosli tengah syok lepak-lepak dekat dalam rumah dia kan, tiba-tiba dia rasa macam panas lah pula dalam rumah. Lalu Rosli pun berjalan lah keluar di hadapan rumah dia. Sewaktu dia tengah keluar tu, memandang ke kiri ke kanan, dekat rumah Mak Jah, bahagian orang tempat sidai baju tu, dekat ampaian baju rumah Mak Jah ni, dia boleh nampak susuk tubuh Mak Jah. Pada awalnya dia tak rasa pelik, oh Mak Jah sidai baju malam-malam Tetapi makin lama dia tengok, makin menakutkan. Sebab apa? Sebab Rosli ni baru perasan susuk tubuh yang memang Mak Jah ni rupa-rupanya bukan tengah sidai baju, tetapi susuk tubuh ni tengah berdiri dekat atas ampaian baju tu guys. Ampaian baju tu adalah wire ataupun dawai halus je. Dia nampak Mak Jah tengah berdiri dekat atas ampaian baju tu sambil buat apa guys? Sambil tersengih memandang si Rosli ni dengan tangan ke atas. Dia boleh nampak Mak Jah ni kejap macam menari tau. Mak Jah ni ke kiri ke kanan. Umpama macam kau tengok World Cup tu, macam penyokong buat Mexican Wave tu kan. Dia nampak Mak Jah macam tu, sambil mengeluarkan bunyi yang menakutkan, seakan-akan tidak percaya oleh mata Rosli ni. Ya Allah, apa hal Mak Jah menari dekat atas ampaian? Dan macam mana Mak Jah boleh berdiri dekat atas ampaian tu tak jatuh pun, relax je Mak Jah ni menari kan? Disebabkan terlalu takut, Rosli ni terus masuk ke dalam rumah dia. Dan sebabkan kejadian pada malam itulah, beberapa kali dah Rosli asyik ternampak susuk tubuh Mak Jah buat benda yang pelik-pelik. Kejap merangkak, kejap Mak Jah ni jalan tapi tak menggunakan kaki, menggunakan dua tangan dia. Pada awalnya Rosli ingat kemungkinan Mak Jah ni tengah belajar satu ilmu baru kot. Kemungkinan lah Mak Jah ni nak masuk akrobatik ke kan, tak sedar diri dah tua pun nak masuk gimnastik ke apa. Tetapi makin lama Rosli dah mula dah, walaupun hati dia berat nak percaya, tetapi Rosli ni tak ada pilihan lain. Dia rasa memang betul lah Mak Jah pembela hantu raya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Apabila satu kampung dah tahu perangai buruk Mak Jah yang membela hantu raya ni, Rosli yang dulunya tak percaya selepas dah mengalami beberapa kejadian seram yang melibatkan Mak Jah ni, Rosli pun dah mula dah, aku boleh cakap, termakan hasutan penduduk kampung. Mungkin memang betul Mak Jah ni ada bela hantu raya tau. So adalah satu petang ni, sebaik saja Rosli dah bermain dekat taman, dia nak pulang ke rumah. Lalu sewaktu dia pulang ke rumah tu, dia nampak Mak Jah ni tengah lepak santai je dekat tangga rumah Mak Jah tu. Mak Jah ni tengah duduk seakan-akan macam tak tahu nak buat apa kan, bosan agaknya. Dan belum sempat Rosli masuk ke dalam rumah dia, Rosli dipanggil oleh Mak Jah. Rosli, sinilah, lama dah Mak Jah tak borak dengan Rosli ni. Sini jap, Mak Jah nak ajak berborak kejap lah. Meh sini. Dan pada masa tu Rosli dah berbelah bagi. Dia nak terus masuk ke dalam rumah ke, buat-buat tak dengar, ataupun dia pergi ke Mak Jah. Tetapi disebabkan Rosli ni ada rasa kesian, satu kampung tak nak layan Mak Jah, takkanlah aku nak buat benda yang sama. Rosli pun reda je lah kan. Dia beristighfar kejap, dia pun pergilah jumpa Mak Jah. Lalu Rosli ni tegurlah Mak Jah. Ya Mak Jah, Mak Jah nak apa? Rosli, daripada mana ni anak mak ni kan? Tak tahu malu tiba-tiba mengaku anak sendiri kan. Lalu Rosli pun layan lah kan je. Rosli cakap, tak ada Mak Jah, saya penat lah, saya baru main bola tadi dengan budak-budak kat taman. Ya ke? Mak Jah nak borak apa? Rosli terus je nak cepatkan kan. Dia rasa macam tak nak lepak lama-lama kan. Lalu Mak Jah pun cakap, duduklah kejap Rosli. Ni Mak Jah nak tanya ni. Pada masa ni hati Rosli dah dudak-dudak dah. Nak tanya, alamak, Mak Jah tahu dah ke kan kisah yang orang kampung dah tahu dia ada bela hantu raya kan. Rosli dah takut dah. Lalu Rosli pun tanyalah Mak Jah. Mak Jah nak tanya apa? Ni Mak Jah nak tanya, Rosli tak takut ke dengan Mak Jah? Pada masa ni peluh dah mula meleleh dah dekat dahi si Rosli ni kan. Lalu Mak Jah pun tegur lah, tak payahlah muka tu cuak sangat, relax je lah. Mak Jah lempang kau sekejap lagi. Mak Jah tanya je, kau tak takut ke dengan Mak Jah? Rosli pun cakap lah dengan nak buat muka relax kan. Takut apa Mak Jah? Buat apa nak takut dengan Mak Jah? Tak ada, saya okey je. Kenapa Mak Jah? Lalu Mak Jah pun cakap lah dekat Rosli, tak ada, tak payahlah nak membongak dengan Mak Jah. Mak Jah tahu kan, heboh penduduk kampung cakap Mak Jah ni ada bela hantu raya. Rosli tak takut ke dengan Mak Jah? Pada masa ni Rosli dah dudak-dudak dah. Jantung dia seakan-akan nak meletup dah. Ya Allah, habislah aku. Alah, mesti dia nak kasi aku makan hantu raya dia ni kan. Lalu Rosli pun terus cakap kat Mak Jah, Mak Jah, saya tak tahu. Tak ada. Saya tak percaya pun Mak Jah. Saya tak percaya pun yang Mak Jah ada bela hantu raya ke apa. Lalu Mak Jah pun tenangkan Rosli. Relax lah Rosli, tak payah nak gelabah sangat. Relax. Ni, Rosli nak dengar satu cerita tak? Mak Jah nak cerita kat Rosli apa sebenarnya yang berlaku. Lalu pada masa ni pun Rosli dah mula tertarik dah. Kemungkinan inilah dia peluang dia untuk dapat jawapan apa kisah sebenar di sebalik fitnah ataupun cerita penduduk kampung. Lalu Rosli pun cakap lah dekat Mak Jah, ceritalah Mak Jah. Ini sebenarnya Mak Jah nak cerita dengan Rosli. Ceritanya bermula pada awal tahun 20-an, sewaktu Mak Jah masih cantik-cantik, anak gadis yang menawan hati seluruh penduduk kampung. Ceritanya macam ni Rosli. Sewaktu Mak Jah berusia 20-an, dikatakan Mak Jah ni ada menuntut ilmu kebatinan, ilmu cara-cara untuk merawat orang. Lalu disebabkan Mak Jah nak belajar ilmu yang sungguh hebat ni, Mak Jah pun pergilah berjumpa dengan salah seorang pawang ataupun tuan guru yang teramat hebat dekat kampung tu, yang dikenali sebagai Pak Awang. Pak Awang lah yang mengajar Mak Jah, yang menurunkan segala ilmu yang dia ada kepada anak murid yang boleh dikatakan anak murid kesayangan dia pada masa tu. Lalu Mak Jah pun tekunlah belajar ilmu cara merubat orang, cara merawat orang kalau orang tu ada sakit ke, ada kena rasuk ke apa. Selepas berbulan-bulan, Mak Jah pun telah habis seni penuntutan dia tu, telah habis menuntut ilmu tu. Aku main hentam je
je Mat, seni penuntutan. Boleh lah kan. Selepas Mak Jah dah habis menuntut apa semua, hari terakhir tu tiba-tiba Tok Awang ni ada cakap dekat Mak Jah ni, Azizah, akhirnya Alhamdulillah habis sudah awak menuntut ilmu bersama Tok Awang. Tok Awang harap Azizah boleh gunakan segala ilmu yang Tok ajar ni ke arah kebaikan. So bila kita dah habis ni Azizah, Tok Awang dah anggap Azizah ni macam anak Tok Awang sendiri kan. So Tok Awang ada nak kasih hadiah lah sedikit dekat Azizah. Lalu Mak Jah pun cakap lah, hadiah? Ya Allah, tak payah Tuan Guru, tak payah. Tuan Guru dah ajar saya cara nak merawat orang. Tuan Guru dah turunkan ilmu ni pun bagi saya Alhamdulillah sangat. Saya terhutang budi sangat kan. Dah macam kungfu master dah kan. Terima kasih sangat, tak payahlah hadiah. Lalu Tok Awang bercakap, tak boleh. Sebab Tok rasa Azizah lah yang boleh mewarisi apa yang Tok nak kasih ni. Terima je lah, hadiah ni amat berharga yang boleh membantu Azizah di masa akan datang. Dan disebabkan rasa hormat Mak Jah kepada Tok Awang ni, Mak Jah pun cakap, boleh lah. Tetapi Tok Awang cakap ada syarat dia. Hadiah tu kau tak boleh dapat sekarang. Hadiah tu ada beberapa syarat untuk kau dapatkan hadiah yang Tok Awang nak kasih ni. Syarat pertama dia, selang 3 Jumaat, 3 minggu berturut-turut, sebaik saja malam Jumaat tu Tok nak engkau datang rumah Tok. Datang je rumah Tok. Tetapi ingat pesan Tok, tak kisahlah dalam perjalanan kau tu ada pelbagai jenis dugaan pun, Tok nak engkau terus datang cekalkan hati kau, masuk terus dekat dalam rumah Tok ni. Engkau boleh buat tak? Itu je yang Tok minta. Lalu Mak Jah pun bersetujulah. Jadi dipendekkan cerita, malam Jumaat yang pertama, Mak Jah pun naik basikal dia pergi ke rumah Tuan Guru dia, rumah Tok Awang ni kan, seperti yang telah dijanjikan. Sebaik saja Mak Jah sampai di hadapan rumah Tok Awang ni, alangkah terkejutnya Mak Jah. Sebab apa? Sebab betul-betul di tangga rumah Tok Awang ni, Mak Jah boleh nampak ada seekor harimau belang yang cukup besar yang tengah duduk dekat hadapan rumah Tok Awang ni, memandang tepat ke arah Mak Jah sambil membunyikan bunyi harimau lah. Macam tu punya kuat. Lalu Mak Jah pada masa tu takutlah. Ya Allah, harimau kot. So Mak Jah pun patah balik, terus kayuh selaju yang boleh balik ke rumah dia. Jadi malam Jumaat yang pertama, Mak Jah telah gagal. Lalu apabila Mak Jah telah gagal macam tu, Tok Awang pun tanyalah dia, kenapa yang kau tak datang rumah aku Azizah? Kan aku cakap suruh datang. Lalu Mak Jah pun cakap lah, Tok gila ke apa? Saya dah datang dah malam hari tu, tetapi ada harimau lah Tok. Engkau ni, itulah dugaannya kan. Engkau datang je. Tak apalah, tak apa. Minggu depan Jumaat, ingat ni, malam Jumaat, tak kisah apa pun kau nampak, engkau terus lari masuk je dalam rumah ni. Kau tak payah heran. Lalu Azizah pun dalam hati dia, Tok ni minum ketum ke apa? Lantaklah, tak apalah. Okey, aku try lagi sekali. Nak try lagi sekali lah. Malam Jumaat yang kedua, sama juga. Sebaik saja Azizah ni ataupun Mak Jah ni sampai dekat tangga rumah Tok Awang ni, kali ni bukan harimau guys. Kali ni lagi menakutkan. Mak Jah nampak tangga rumah Tok Awang ni dipenuhi dengan pelbagai jenis ular. Ular selah ada, ular tedung, ular sawa yang begitu besar duduk melingkar memenuhi tangga rumah Tok Awang ni. Disebabkan Azizah ataupun Mak Jah ni takut, tak jadi juga lagi. Mak Jah patah balik. Lalu ditanya lagi oleh Tok Awang kan, engkau ni dah 2 malam dah kau tak datang. Kan Tok cakap tak kisah perdugaan, kau datang je. Lalu Mak Jah pun geram kan. Mak Jah pun cakap, Tok, saya tumbuk muka Tok je geram. Tolonglah Tok, tak payahlah macam tu. Kejap harimau, kejap ular. Saya nak hadiah tu, tetapi tak payahlah macam tu. Lalu Tok Awang bercakap, tak apalah, itulah ujian dia. Tak apa. Minggu ketiga kau datang. Ni last ni. Lalu Mak Jah pun okeylah, tak apalah kan. Bagi dia, penat pula aku nak layan Tok Guru ni kan. Sebab fikirkan dia ni Tok Guru je. Kalau tak aku dah lempang dah muka dia kan.
Lalu malam ketiga pun Jumaat tu Mak Jah datang lagi sekali. Dan kali ni tak ada ular, tak ada harimau, tetapi ada 3 orang perempuan yang rambut panjang, muka hodoh, yang dipercayai oleh Mak Jah itulah susuk tubuh ataupun rupa Pontianak yang tengah berdiri dekat tangga rumah Tok Awang. Dan disebabkan Mak Jah dah 2 kali dah gagal, kali ni dia rasa pergi mampus dah Pontianak ke apa, aku redah je. Lalu Mak Jah pun lari melepasi Pontianak yang berdiri ni, terus masuk ke dalam rumah Tok Awang. Sebaik saja masuk ke dalam rumah Tok Awang, akhirnya Tok Awang pun nak beri hadiah kepada Mak Jah. Dan hadiah tu merupakan... Belum sempat Mak Jah nak habiskan cerita yang sungguh menarik dan nak sampai climax tu, tiba-tiba mereka berdua diganggu oleh satu jeritan yang teramat kuat. Dan bunyi jeritan ni didengari oleh Mak Jah dan juga Rosli. Pada masa ni Mak Jah dah tahu dah, tak lain tak bukan Aisyah, anak perempuan Pak Hamid. Pak Hamid yang marah Mak Jah tadi tu, yang tak suka Mak Jah tu, anak perempuan dia telah dirasuk. Dikatakan Aisyah ni telah pun dirasuk sebanyak 32 kali, punya banyak kali lah. So sebaik saja Mak Jah dengar suara tu, Mak Jah dah tahu dah, kita Rosli kena cepat-cepat bergegas ke rumah Pak Hamid sebab Aisyah perlukan pertolongan kita sekarang. Tetapi dalam hati Rosli, kurang ajar betul lah Mak Jah ni, dah nak sampai climax dah cerita, at least bagi tahulah dulu apa hadiah tu. Tapi tak sempat punya pasal, sebab dah dalam keadaan terdesak macam tu, Rosli pun ikutlah Mak Jah ni menuju ke rumah Pak Hamid. Sebaik saja mereka berdua sampai di rumah Pak Hamid, rumah Pak Hamid telah pun dipenuhi oleh beberapa penduduk kampung yang cuba juga untuk menenangkan si Aisyah ni. Dan sebaik saja Mak Jah masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya Mak Jah sebab dia nampak Aisyah ni sedang memakan daging mentah dengan begitu rakus, macam orang dah tak makan setahun. Macam tu, macam Rottweiler macam tu kan. Dan disebabkan itu pula, lepas dah makan daging mentah tu, Mak Jah nampak pula Aisyah ni ambil botol kicap, dia togak ni, dia minum macam tengah minum A&W root beer tu kan. Aisyah ni minum, makan daging mentah, minum kicap, makan daging mentah kan. So pada masa ni Mak Jah dah tahu dah apa nak buat. Mak Jah pun tak lengah masa, terus membuka langkah silat dan terkumat kamit mulut Mak Jah ni membaca surah-surah, ayat-ayat suci Al-Quran semata-mata untuk menyelamatkan si Aisyah ni. Dan sebaik saja jin yang merasuki si Aisyah ni nampak Mak Jah, jin ni terus cakap dekat Mak Jah, "Hei orang tua, apa kau buat dekat sini ha? Aku tak suka hang. Hang buat apa dekat sini? Alamak, hang ni asyik mengganggu aku je lah. Kali ni aku takkan lepaskan wanita ni." Lalu sebaik saja jin tu dah cakap yang tu, Mak Jah pun terus cakap, "Aku tak izinkan engkau duduk dalam tubuh wanita ni. Kenapa yang kau pergi masuk dalam badan dia ni?" Lalu jin tu pun cakap dekat Mak Jah, "Hei nenek tua, tak sedar diri. Engkau dah dibenci oleh penduduk kampung. Engkau lagi nak sibuk hal aku. Suka hati mak bapak aku lah nak masuk dalam badan siapa pun. Ini semua adalah makanan aku. Perempuan ni adalah milik aku." Selepas Mak Jah dengar jin tu cakap besar macam tu, Mak Jah pun tak lengah masa, terus menghentak dada si Aisyah ni sekuat hati dengan laungan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bam! Macam Shaolin Soccer tu. Boom! Melayang makhluk ni kan ke belakang. Lalu makhluk ni pun tak lengah masa, terus menekam Mak Jah macam harimau yang sedang kelaparan. Dan Mak Jah pun terpelanting dengan beberapa juga penduduk kampung yang cuba pegang si Aisyah ni, terpelanting ke dinding rumah. Dan disebabkan itulah Mak Jah ni suruh semua penduduk kampung sama-sama melaungkan azan sekuat yang boleh. Dan masa penduduk kampung tengah melaungkan azan tu, secara tiba-tiba Mak Jah daripada arah belakang, boom! Mak
Mak Jah terpelanting lalu tersembam di lantai rumah tu. Dan Mak Jah pun mengerang kesakitan. Oh, ya Allah, sakitnya. Apa benda pula yang terajang aku ni? Pada masa ni Mak Jah dah memandang ke arah Aisyah. Dia ingat jin yang merasuki Aisyah yang terajang dia daripada belakang. Dan bila macam tu, jin tu pun cakap kat Mak Jah, Bukan aku. Dia. Aku tak buat apa pun yang kau jatuh apa hal. Aku tak buat apa. Aku relax je dekat sini. dan sebaik saja jin tu cakap macam tu, Mak Jah pandang rupa-rupanya yang terajang dia bukannya si Aisyah, tetapi bapa si Aisyah, Pak Hamid ni. Sebab apa dia terajang Mak Jah ni? Padahal Mak Jah nak tolong anak dia. Sebabkan Pak Hamid ni cukup tak suka Mak Jah ni. Lalu Pak Hamid pun cakap kat Mak Jah, "Hei Jah, yang kau datang rumah aku ni buat apa? Sekarang ni anak aku jadi macam ni, kau tak payah berlakon dah. Semua orang kampung yang datang kat sini dah tahu dah. Ini semua sebab kau. Hantu raya kau lah yang saja-saja merasuk anak aku. Lepas tu kau nak tunjuk hebat. Jah, sebelum aku terajang kau lagi sekali, baik kau keluar daripada rumah aku." Dan pada masa ni keadaan dah tegang dah. Rosli seakan-akan tergamam. Tak sangka Mak Jah dimalukan sedemikian rupa. Dan Mak Jah pun mendiamkan diri. Sambil air mata mengalir, Mak Jah pun berkata sesuatu yang mengejutkan seluruh penduduk kampung dan juga Pak Hamid, guys. "Sampai hati kau, Hamid. Kau terajang belakang aku tanpa kau memberikan aku masa untuk menerangkan segala-galanya. Hamid, hari ini setelah sekian lama aku pendam, aku akan ceritakan segala-galanya kepada anak kau. Selama ni aku pendam, Hamid. Selama ni aku diam. Engkau buat aku macam haiwan peliharaan kau je. Kau terajang aku, kau pukul aku, kau malukan aku, kau fitnah aku dekat seluruh penduduk kampung. Hamid, 30 tahun yang lepas, Hamid, segala-galanya dah terbukti. Memang betul ayah engkau, Pakcik Awang, nak paskan haiwan peliharaan dia, nak paskan jin peliharaan dia iaitu hantu raya tu kepada aku, Hamid. Tetapi malam yang terakhir aku datang tu, Mate, aku tak ambil, Mate. Lillahi ta'ala, aku tak ambil. Aku tak terima hantu raya belaan bapak kau. Aku tak ambil, Mate. Tetapi sebaik saja aku berlalu pergi daripada rumah Pak Awang, bapak kau pada malam tu, aku perasan, Mate. Aku nampak engkau yang pergi, engkau yang masuk ke dalam rumah Pak Awang. Dan aku duduk di sebalik pokok, mate. Aku nak tengok sama ada betul ke tidak engkau yang ambil. Dan sebaik saja engkau turun daripada rumah bapak kau, aku nampak engkau yang tersenyum riang. Dan pada keesokan harinya, mate, sewaktu aku pergi kat rumah bapak kau, aku tanya dia, siapa yang dapat hantu raya tu? Tetapi bapak kau cakap dia telah memberikan hantu raya tu kepada seseorang. Dan orang itu tak lain tak bukan adalah engkau. Adalah engkau, Hamid. Anak engkau jadi macam ni, bapak kau jadi macam ni disebabkan engkau. Lalu sebaik sahaja penduduk kampung dengar macam tu keluhan hati, cerita sebenar yang telah dikeluarkan oleh Mak Jah, Pak Hamid untuk pertama kalinya terdiam, tak tahu nak berkata apa. Rosli pada masa ni pun seakan-akan tidak percaya dan Pak Hamid pun terus menangis. Sebaik saja Aisyah dapat dipulihkan oleh Mak Jah dan beberapa penduduk kampung yang lain, Pak Hamid mengaku yang rupa-rupanya kenapa bapa dia yang merupakan guru kepada Mak Jah iaitu Pakcik Awang ni tidak meninggal dunia walaupun umur dah 100 lebih, dan kenapa si Aisyah ni kena kerasukan sebanyak 32 kali. World Book of Record dah punya banyak kali kena rasuk. Rupa-rupanya disebabkan bapa dia sendiri iaitu Pakcik Hamid ni. Pakcik Hamid lah yang mewarisi pusaka hantu raya daripada bapa dia Pakcik Awang ni. Dan sebaik saja Pakcik Hamid mengaku rupa-rupanya dialah pembela, dialah yang waris kepada hantu raya ni. Sebab apa dia ambil hantu raya ni? Semata-mata untuk membalas dendam. Dia tak puas hati dulunya sewaktu
Waktu Mak Jah ni belajar ilmu perubatan dengan bapa dia, Pak Hamid ni tak boleh terima yang hadiah ataupun pusaka hantu raya ni akan diturunkan kepada si Mak Jah ni. Bukannya dia, bapa dia sendiri nak wariskan hantu raya tu kepada Mak Jah. Disebabkan itulah Pak Hamid sanggup mewarisi hantu raya tu semata-mata untuk menfitnah. Dia tak puas hati, kenapa bapa aku pilih Mak Jah berbanding aku, anak lelaki dia sendiri. Dan disebabkan itulah hantu raya itulah yang telah memunculkan diri dia sebagai Mak Jah. Supaya apa? Supaya orang kampung percaya yang Mak Jah lah yang membela hantu raya, supaya semua orang kampung mencela dan mengkeji Mak Jah ni. Padahal hakikat sebenarnya Pak Hamid lah punya kerja. Pak Hamid lah syaitan yang sebenar, yang sanggup mensyirikkan Allah, membela hantu raya semata-mata untuk menjatuhkan, untuk memfitnah Mak Jah. Lalu sebaik saja Pak Hamid telah mengaku, imam dekat masjid tu pun memutuskan ikatan di antara Pak Hamid dan juga hantu raya tu. Dan imam tu sempat cakap kat Pak Hamid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamid, jangan sesekali engkau mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Bersihkanlah hati engkau, hati yang penuh dengan kekotoran, yang penuh dengan hasad dengki, yang suka memfitnah orang adalah tempat tinggal iblis dan syaitan. Sesungguhnya engkau bertaubatlah Hamid, dan jangan sesekali engkau memfitnah orang, sebab hukuman ataupun dosa fitnah itu adalah berat daripada engkau membunuh. Lebih baiklah kau bunuh je Mak Jah ni daripada kau fitnah dia macam tu. Mak Jah duduk kat tepi, sebaik saja ustaz cakap macam tu, Mak Jah pun dalam hati dia, kurang ajar punya ustaz, suruh bunuh aku pula kan. Tetapi alhamdulillah segalanya kembali tenang. Penduduk kampung pun dah tahu cerita yang sebenar, dan itulah yang berlaku kepada Mak Jah sewaktu Rosli tinggal di salah sebuah pekan kecil yang terletak di Perlis, guys. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Pengajaran dia, janganlah kita suka memfitnah orang, dan janganlah sesekali disebabkan dendam kita sanggup mensyirikkan Allah. Seperti Pak Hamid bela hantu raya. Hantu raya pun nak berebut ke? Kau boleh jealous ke dengan hantu raya? Allahu Akbar. Tetapi sebab hati dia penuh dengan dendam, penuh dengan rasa nak fitnah Mak Jah ni, dia pun buat apa yang boleh, janji dia dapat kepuasan hati dia. Akhirnya apa yang jadi? Akhirnya memakan keluarga dia sendiri. Anak dia si Aisyah tu 32 kali Mat kena rasuk. Ya Allah, punya penat, badan ni dah hancur dah aku rasa kan. So aku harap kita dapat pengajaran daripada kisah pada malam ni, dan yang paling penting aku harap korang terhibur. Jangan lupa guys, 25 sampai 29 cepat-cepat tekan link dekat bawah ni, Epidemic Sound promo code. Tekan link, register nama korang akan dapat sebulan secara percuma dan juga 75% diskaun selama 2 bulan guys. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi. Bye bye.